warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Yang semuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan kuasa masjid, para tuan-tuan guru, hadirin hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Di malam yang mulia ini, di ambang bulan Ramadan, Allah meringankan kaki kita, Allah meringankan tubuh kita untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini. Moga-moga kita digolongkan oleh Allah SWT bersama dengan golongan yang menjadi tetamu-tetamu Allah SWT, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, man kharaja min baitihi ila baitin min buyutillah la yakhrujuhu illa lillah fahuwa dhaifullah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya menuju ke rumah-rumah Allah SWT, itu menuju ke masjid-masjid, semata-mata mengharapkan keredaan Allah SWT, mereka ini merupakan tetamu-tetamu Allah hinggalah mereka kembali ke rumahnya. Biasanya dalam kursus haji dan umrah digambarkan mereka yang pergi haji, mereka yang pergi umrah ini merupakan dhuyufur rahman, tetamu-tetamu Allah SWT. Namun mereka yang melangkahkan kakinya menuju ke rumah-rumah Allah SWT, ke masjid-masjid, semata-mata mengharapkan keredaan Allah SWT, semata-mata mencari mardatillah, mereka ini merupakan tetamu-tetamu Allah hinggalah mereka kembali ke rumahnya. Moga-moga kita diiktiraf oleh Allah SWT menjadi tetamu Allah SWT di rumah Allah yang mulia ini, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadir rahimakumullah, Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan dia merupakan wahyu pada Allah SWT. Apa yang diajar oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW merupakan wahyu daripada Allah SWT. Dan kalau kita perhatikan, setiap para anbiya diutuskan oleh Allah SWT dengan membawa misi yang sama, iaitu mengajak manusia untuk mengabdikan diri pada Allah SWT, mengajak manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Ini yang pertama. Yang kedua, kesemua para anbiya ini membawa misi yang sama, yang kedua, iaitu mengajak manusia untuk beriman dengan hari akhirat. Dari segi syariat mungkin berbeza, dari segi sistem mungkin berbeza, tetapi dua perkara ini tidak ada perbezaan, iaitu mengajak manusia mengabdikan diri pada Allah yang Maha Esa. Yang kedua, mengajak manusia mempersiapkan diri mereka untuk berhadapan dengan hari kebangkitan, hari akhirat, hari kiamat. Dan para anbiya yang diutuskan oleh Allah SWT dilengkapkan, diberikan oleh Allah SWT dengan mukjizat yang tertentu bagi meyakinkan orang ramai tentang kebenaran dakwah yang dibawa oleh mereka. Dan kebiasaan mukjizat ini selaras dengan ilmu zaman tersebut, dapat mencabar ilmu zaman tersebut. Nabi Musa alaihissalam, zaman yang hebat ketika itulah zaman sihir. Dan kehebatan mukjizat Nabi Musa alaihissalam dapat menandingi ilmu sihir. Tongkat yang boleh bertukar menjadi ular, memakan ular-ular yang dibuat oleh ahli sihir. Tongkat boleh membelah laut menjadi dua, dan tangan Nabi Musa alaihissalam bersinar-sinar bila keluar pada poketnya. Zaman Nabi Isa alaihissalam, ilmu yang hebat ketika itu ilmu perubatan.
Namun hebat macam mana seorang doktor tidak mampu untuk merawat orang yang sakit sopak. Hebat macam mana doktor tidak mampu untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Dan hebat macam mana seorang doktor ketika itu tidak mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Namun mukjizat Nabi Isa alaihissalam mampu menyembuhkan orang yang sakit sopak, mampu menghidupkan orang yang telah mati, mampu untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kurniakan dua bentuk mukjizat yang berbeza dengan nabi yang lain. Rasulullah digunakan dua mukjizat yang penting, iaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ni seperti mana para anbiya yang lain, bagi membantu dakwah Rasulullah SAW. Contohnya, air keluar bercelah tangan Rasulullah SAW, makanan sedikit berubah menjadi banyak, batu yang pejal yang besar sewaktu baginda dan para sahabat menggali khandak, parit dalam peperangan Khandak atau peperangan Ahzab, mampu dipecahkan oleh Rasulullah SAW dengan sekali pukulan saja. Daging yang dihidangkan pada Rasulullah SAW, daging yang beracun, boleh bercakap bagi tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam aku ada racun. Ini di antara mukjizat Rasulullah SAW yang sama dengan para anbiya yang lain. Namun semua mukjizat ini tuan-tuan terhenti dengan wafatnya para anbiya. Keunikan dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad adalah penutup segala nabi. Tidak ada nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang memikul dakwah ini selepas kewafatan Rasulullah SAW ialah kita, umat Islam. Jadi kalau para anbiya, manusia yang paling agung di zamannya, diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insan yang penuh dosa, kita insan yang lemah, kita insan yang kerdil, kita insan yang kurang beribadat, lebih aula, lebih utama untuk dapat mukjizat. Dan Allah memberikan mukjizat Nabi Muhammad yang kedua ini, mukjizat yang berterusan sepanjang zaman, iaitu mukjizat syariat Allah SWT dan juga Al-Quran itu sendiri. Dan inilah bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang pada dua perkara ini, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam kesempatan yang ringkas ini tuan-tuan, insya-Allah saya nak bicarakan beberapa ayat Quran, mukjizat Al-Quran dan juga mukjizat puasa. Kelebihan puasa sudut sains, kelebihan puasa sudut kesihatan yang hanya diketahui pada kurun ke-20 ini, sebagai dalil, sebagai mukjizat, tanda kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Fussilat ayat 53, Allah SWT menjelaskan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami pada ufuk langit ini, pada alam maya ini, dan juga pada diri kamu sendiri, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, agar menjadi dalil dan bukti, tanda kebenaran Al-Quran benar turunnya daripada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Satu persoalan, satu pertanyaan yang Allah tanya pada manusia semua. Wahai manusia, tidak cukupkah kamu pada segala penemuan-penemuan ini menjadi dalil dan bukti tentang kebenaran Al-Quran? Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian ya, dulu saya belajar sains. Saya graduate daripada UPM. Saya belajar agriculture dulu. Saya bukan bidang agama. Saya hanya tukar bidang. Bila graduate pada UPM ni, saya baru pergi ambil bidang agama, belajar bahasa Arab dah tua. Pergi ke Pakistan, ambil bidang bahasa Arab, ambil usuluddin, kemudian ambil syariah. Cumanya sewaktu saya belajar sains, saya belajar di UPM, tingkatan 4, tingkatan 5, ustaz bagi tahu Al-Quran ini sebagai mukjizat. Saya tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan Al-Quran sebagai mukjizat? Apa yang dimaksudkan orang Arab dahulu bahasanya cukup hebat, namun kehebatan bahasa orang Arab tidak mampu menandingi kehebatan bahasa Al-Quran. Saya tak dapat nak memahami perkara ini. Sebab bila saya baca terjemahan Al-Quran, bahasa Al-Quran terjemahannya tonggang langgang. Tengok grammar bahasa Melayu tonggang langgang. Saya tak nampak indahnya bahasa Al-Quran.
tertanya-tanya perkara ini. Sampailah bila masuk kat UPM, setiap kali ada program saya tanya Ustaz, what does it mean? Quran ni sebagai miracle. How could orang Arab tak mampu untuk menyanyi bahasa Arab, kehebatan bahasa Al-Quran? Apabila saya dapat menguasai bahasa Arab, baru saya dapat melihat betul-betul Al-Quran ni sebagai mukjizat, tuan-tuan. Malam ni saya tak banyak bicarakan tentang mukjizat Al-Quran. Saya akan bicarakan lebih banyak tentang fakta-fakta saintifik di sudut puasa itu sendiri. Namun saya mulakan dengan beberapa contoh mukjizat Al-Quran sudut sains. Ayat yang saya bacakan dalam surah Fussilat, Allah SWT menjelaskan sanurihim. Sanurihim ni sukar untuk kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Kita tidak ada grammar, kita tidak ada nahu seperti ini. Dalam bahasa Inggeris ada present continuous tense, benda yang sedang berlaku dan akan terus berlaku. Present continuous tense, kita tidak ada grammar ini dalam bahasa Melayu. Bila Allah gunakan sanurihim ayat ini, kami akan tunjukkan tanda kebesaran kami, perkara ini telah pun berlaku, and keep going, akan terus berlaku, sebagai dalil kebenaran Al-Quran. Tuan-tuan pun sekalian, saya ambil contoh sedikit lah. Mungkin ada kesempatan yang lain saya ulas lebih detail tentang mukjizat Al-Quran. Malam ni just pintas selalu contoh kehebatan bahasa. Tuan-tuan cuba lihat dia, kehebatan Al-Quran sudut bahasa ni. Kita baca surah-surah yang pendek, perasan tak keunikan bahasa Al-Quran itu sendiri? Qul huwallahu ahaddal Allahu samaddal lam yalid wa lam yuladdal, sampai habis dal. Qul a'udzu birabbin nasin malikin nasin ilahin nasin, sampai habis sin. Kita lihat surah yang panjang sikit. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abid, sampai habis. Kita lihat surah yang panjang sikit. Wadduha, alif masurah ataupun setengah panggil ya, alif bingkuk. Wallaili idza sajaya ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaya walal akhiratu khairul laka minal ula. Cantik tak? Kita lihat surah yang panjang lagi sikit. Ar-Rahmanun 'allamal Qur'anun khalaqal insanun 'allamahul bayan nun. Allahu Akbar. That's why kenapa orang menuduh Nabi Muhammad, orang mengatakan Nabi Muhammad ini sebagai ahli syair. Indahnya bahasa Al-Quran itu sendiri. Kita lihat surah yang lain, surah An-Najm. Wan najmi idza hawa, alif surah ataupun ya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawaya wa ma yantiqu 'anil hawaya in huwa illa wahyun yuhaya 'allamahu syadidul quwaya dzu mirratin fastawaya. Cukup indah bahasanya. That's why kenapa Syekh Said Qutb dalam tafsir beliau Fi Dhilalil Quran menyatakan, andai kata seorang itu menghayati juzuk yang ke-30 ini betul-betul dengan penghayatan, dia akan tersentak kalau dia mabuk kepayang, dia akan terjaga kalau dia sedang lena. Dan ini uniknya Quran, tuan-tuan. Bagaimana Sayyidina Umar yang sedang bengis, marah dengan pedang terhunus mencari Nabi Muhammad SAW, nak membunuh Rasulullah SAW, dengan surah Taha lembut hatinya. Ini tuan-tuan sekalian, kalau nak lembutkan hati anak, bacalah doa surah Taha ini, ya. Kemudian tiup di umbun-umbunnya, lembut hati anak kita, insya-Allah, ya. Baca surah Taha seperti mana Sayyidina Umar lembut hatinya memeluk agama Islam. Bayangkan ya, Sayyidina Umar dikenali sebagai seorang yang bengis, seorang yang garang, dengan pedang terhunus mencari aina Muhammad, di mana Muhammad, di mana Muhammad, aku nak bunuh dia. Tapi dengan surah Taha lembut hatinya. Dalam perjalanan pulang Rasulullah SAW pada Taif, setelah 15 hari 15 malam, tidak ada seorang pun yang beriman di bumi Taif. Dalam perjalanan pulang, ketika mana baginda berqiyamul lail, sekelompok jin dengar bacaan Al-Quran, beriman dengan Islam, tuan-tuan.
jin dengar Quran, Rasulullah baca Quran, dengar bacaan Quran, beriman pada Allah SWT, beriman pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak mengetahui ketika itu kecuali bila turunnya ayat Quran menjelaskan perkara ini. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Rasulullah, telah diwahyukan padaku bahawa sekelompok jin telah mendengar ayat Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengar ayat Quran cukup pelik, cukup indah. Fa amanna bih, lalu kami beriman dengan Al-Quran ini. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak melakukan syirik pada Allah dengan satu benda sekalipun. InsyaAllah dalam kesempatan yang lain kalau ada, saya akan cerita lebih detail tentang mukjizat Al-Quran. Namun yang saya nak sentuh di sini ialah tuan-tuan, di samping Allah memberikan Al-Quran, Al-Quran sebagai panduan kita ini, Al-Quran juga memberikan peraturan. Di antara peraturan hidup yang Allah aturkan pada kita ialah ruang lingkup ibadat. So, dalam Al-Quran, saya ambil contoh sedikit mukjizat Al-Quran. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu yang hebat ketika itu ilmu bahasa. Zaman kita ilmu yang hebat, ilmu sains. Oleh kerana Al-Quran sebagai mukjizat, Al-Quran mampu mencabar ilmu semasa. Banyak contoh tuan-tuan. Big Bang Theory Allah detailkan dalam Al-Quran. Fotosintesis cukup detail Allah cerita dalam Al-Quran, bagaimana ia berlaku, apakah konsekuen yang berlaku selepas perkara itu, sebab fotosintesis. Satu contoh lah, kalau ada doktor kat sini ya, rangsangan kesakitan kita berada di mana ya? Kulit, betul tak? Kita ada banyak panca indera, kita ada mata untuk melihat, kita ada hidung untuk bau, kita ada telinga untuk mendengar, kita ada lidah untuk rasa. Tadi rangsangan kesakitan berada di kulit, betul ni? Siapa namanya? Nazrul kata berada di kulit. Sure yakin ni? Andai kata saya bakar kulit saya ni sampai hangus, tinggal daging, dah hangus ni, kemudian saya bakar daging yang dah hangus, sakit tak? Sakit tak? Ha? Saya ulang balik soalan. Tadi kata rangsangan kesakitan berada di kulit. Soalan saya, kalaulah saya bakar kulit saya sampai hangus, dah hangus dah, kemudian saya bakar lagi, apakah tangan ni sakit tak? Tak sakit? Sure sebabnya apa? Kulit dah tak ada dah, sensory organ tak ada. Betul kan? Ngangguk ya, ngangguk betul ni. That's true. Allah yang menjadikan manusia, Allah tahu benda ni. Sebab itulah kenapa doktor bila melihat ada pasien yang kebakaran kulitnya, terbakar kulitnya, doktor nak tahu sama ada kulit itu masih berfungsi atau tidak, dia akan ambil jarum, gariskan sikit. Kalau masih lagi bergerak, maksudnya kulit masih lagi elok, walaupun dah hitam. Hitam itu hanya hasap. Tapi kalau ditoreh itu, dia tak rasa apa-apa, kulit itu dah mati dah. Dan kalau dibakar daging tak akan rasa sakit. Tak, cubalah. Allah yang menjadikan manusia, Allah tahu hakikat ini. Di kala mana manusia dilemparkan dalam api neraka, dibakar, kemudian kulitnya hangus, dah habis hangus, Allah bakar, sakit tak? Tak sakit. Allah tahu, dan Allah bagi tahu bahawa rangsangan kesakitan berada di kulit. Sebab itulah dalam ayat ini Allah SWT jelaskan, innal ladina kafaru bi ayatina sanuslihim nara kullama nadujat juluduhum baddalna lahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Bagi mereka yang mengingkari ayat kami, mengkufri ayat kami, akan kami humbankan mereka ke dalam api neraka. Setiap kali masak kulit mereka, dalam terjemahan bahasa Inggeris bahkan whenever roasted their skin, setiap kali masak, roasted, habis dah hangus ni, masak habis dah, kami akan gantikan kulit yang baru. Sebab Allah tahu kalau kulit dah masak, kita tak akan rasa sakit. Jadi Allah ganti kulit yang baru. Sebabnya apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab yang pedih. So di sinilah clue yang Allah bagi bahawa rangsangan kesakitan berada di kulit. Dan fakta ini hanya diketahui pada Quran ke-20.
Subhanallah. Kalau Nabi Muhammad yang mencipta Al-Quran, yang menulis Al-Quran, Nabi Muhammad tidak mampu menjelaskan perkara ini, tuan-tuan. Nabi Muhammad tak pandai baca, ya. Nabi Muhammad ummi, tak pandai baca. Nabi Muhammad tak pernah pergi sekolah. Siapa yang mengajar Rasulullah perkara ini? Kalau bukan Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan ia wahyu pada Allah SWT. Ibn Abbas dalam menafsirkan ayat ini menyatakan bahawa setiap hari manusia disiat kulitnya sebanyak 80 kali untuk merasakan azab yang pedih. Seorang profesor daripada Thailand, Profesor Tagatat Tajasen, yang pernah menjadi ketua jabatan di Jabatan Anatomi di Chiang Mai University, declare keislamannya setelah melihat fenomena ini. Beliau menyatakan bahawa aku telah mengkaji lebih 16 tahun anatomi manusia, tapi akhirnya penemuan terbaru ini telah Allah sebutkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Sehingga kan bila beliau bersama dengan conference Al-Quran dan Sains, Mujizat Al-Quran dan Sains di Saudi Arabia dahulu, beliau declare keislaman beliau melihat fenomena yang unik ini. Subhanallah. Taib, di antara syarat yang Allah wajibkan pada kita ialah berpuasa. Saya akan bicarakan lebih detail hari ini tentang puasa sudut kesihatan dan sudut sains. Dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat yang lalu. La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu akan mencapai darjat ketakwaan. Ada beberapa perkara yang boleh kita ambil pengajaran pada ayat ini. Yang pertama, kewajiban puasa ini telah pun Allah wajibkan pada umat yang lalu. Para anbiya yang Allah utuskan ni ramai, tuan-tuan, ya. Minhum man qasasna alaikum, sebahagian nabi kami ceritakan pada kamu, sebahagiannya tidak. Yang kita tahu hanya 25 orang nabi. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ketika mana Rasulullah ditanya, berapakah bilangan nabi dan rasul? Rasulullah SAW menjawab, bilangan Nabi sebanyak 120,000 orang, bilangan Rasul sebanyak 313 orang. Cuma Al-Quran hanya menceritakan sebahagian haji Nabi. Al-Quran memberikan clue, contohnya dalam ayat yang lain, wa ma min qaumin illa khala fihin nadhir. Tidak ada satu kaum pun melainkan Allah utuskan pada mereka para rasul. So sebahagian rasul kita tidak tahu namanya, sebahagiannya kita tahu hanya 25 orang saja. Namun demikian, mereka ini telah pun diwajibkan oleh Allah SWT juga berpuasa, seperti mana umat Nabi Muhammad juga berpuasa. Dan uniknya tentang kewajipan puasa yang menjadi rukun Islam ini, Rasulullah stres, sumu tasihhu, berpuasalah kamu akan sehat. So bila Rasulullah SAW sebutkan berpuasalah kamu akan sehat, makanlah kamu akan kenyang. Bila kita makan, kita akan kenyang. Belajarlah kamu akan lulus. So bila kamu berpuasa, insya-Allah puasa itu akan membawa kesihatan pada manusia. So apakah hikmah, apakah wisdom kita berpuasa? Hikmah di sebalik kita berpuasa, cumanya kita berpuasa bukan niat untuk sehat. Kita berpuasa bukan niat untuk kurus. Kalaulah kita puasa ni niat nawaitu saumaradin lil kurusi, nak kurus, nak sehat, lesehati, dapatlah kurus, dapatlah sehat, tak dapat pahalanya. Tapi kita puasa kerana Allah SWT. Di samping itu ada kelebihan fadilat sudut sains. InsyaAllah kita lihat beberapa kelebihan puasa sudut sains. So bila Rasulullah SAW dah gambarkan sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat, berarti memang puasa itu akan membawa nilai kesihatan bagi orang yang berpuasa, dengan syarat kita ikut cara Nabi berpuasa. Yang jadi masalah ni kita lihat, orang yang tak kencing manis masa bulan puasa kencing manis. Orang yang tak darah tinggi bulan puasa kena darah tinggi. Sebabnya apa? Bila berbuka puasa, masa itulah kuih yang tak pernah beli kita beli, makanan yang tak pernah kita beli kita makan. Sepatutnya insya-Allah saya akan jelaskan nanti macam mana cara kita berbuka supaya kita akan lebih sihat, ya. Baik. Puasa
Seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Alan Codd dalam buku beliau Fasting the Ultimate Diet. Beliau menyatakan bahawa beliau menyeraikan ada 10 kelebihan orang berpuasa. Malam ni saya sentuh sedikit lah, saya tak sentuh semua lebih detail dalam masa yang agak singkat ni. Dr. Alan Codd dalam buku beliau Fasting the Ultimate Diet menyatakan bahawa kelebihan yang pertama orang berpuasa ialah puasa itu sebagai satu proses detoxification atau pembuangan toksid dalam badan kita. Badan kita ni tuan-tuan mengumpulkan terlalu banyak toksid daripada makanan yang kita makan, daripada cara hidup yang kita lalui. Makanan yang kita makan contohnya interior organ yang kita makan kaya dengan asid urik. Kita makan hati, makan limpa, makan paru-paru. Kalau boleh tuan-tuan bukan kurangkan makan benda-benda ini. Kandungan asid urik terlampau tinggi. Tapi makan nasi lemak, kalau kari limpa, cukup sedap kan? Tapi yang sedap itulah bahaya. Interior organ jangan biasakan makan. Seafood pun kaya dengan asid urik. That's why orang yang ada family gout, bila makan perkara-perkara ini mudah untuk kena sakit gout. Kemudian orang yang mungkin tuan-tuan tak isap rokok, tapi kita jadi silent smoker. Teman kita isap rokok, kandungan karbon racun yang dikeluarkan daripada hembusan isap rokok itu lebih bahaya pada asap yang dihisap. So kita silent smoker lebih bahaya. Isteri tak isap rokok, jadi bapa-bapa, abang-abang, ayah-ayah yang ada di sini, kalau sayang anak-anak, sayang isteri, janganlah isap rokok. Sebab isteri kita jadi silent smoker, anak kita jadi silent smoker. Terlampau banyak racun-racun yang dikeluarkan daripada asap rokok. So kita kat luar, tunggu bas, tunggu kereta, tunggu taksi ataupun jalan sini, karbon monoksida, karbon dioksida yang ada di luar ini yang kita hirup, itu di antara toksid-toksid yang masuk dalam badan. Cumanya bila kita berpuasa, sistem penghadaman kita dah tidak bekerja, tidak memproses makanan. Sistem penghadaman kita ni panjang tuan-tuan. Tahu tak berapa panjang usus kita? Tahu bang berapa? Nak mudah kali 6. Kalau ketinggian kita ni 5 kaki, usus kita 6 kali 5, 30 kaki panjang usus kita bang. Bukan pendek panjang. Kalau tuan-tuan masa korban, cuba tengok usus lembu, panjang tak? Usus ayam pun panjang tau. Kalau ketinggian kita ni 6 kaki, berarti usus kita lebih kurang 36 kaki. So average orang yang ada kat sini, usus lebih kurang 30 hingga 36 kaki panjangnya. So ia bekerja untuk menghadamkan makanan kita. Tetapi bila kita berpuasa, usus kita berehat. Kelenjar-kelenjar, organ-organ yang lain yang merembeskan enzim juga berhenti bekerja ketika itu. So tenaga banyak digunakan, antaranya untuk membuang toksid berbadan. Dan organ-organ yang bekerja membuang toksid antaranya hati, paru-paru, buah pinggang, termasuklah kulit. Sebab tu di antara cara pembuangan toksin inilah dengan kita berpeluh. That's why kenapa bila orang berpuasa mulutnya agak bau, betul lah. So itu salah satu cara untuk pembuangan toksin. So bila kita tidak makan, perut kita tidak menggunakan tenaga untuk menghadamkan makanan. Oleh itu tenaga itu boleh difokuskan untuk membuang segala toksid-toksid yang ada dalam badan. So inilah pembersihan badan, di mana pembuangan toksid ini berlaku lebih cepat berbanding dengan waktu kita tak berpuasa. Sebab bila kita tak berpuasa, banyak tenaga digunakan untuk menghadamkan makanan. Jadi hati, paru-paru, limpa, buah pinggang akan bekerja kuat untuk membuang segala toksid-toksid yang ada dalam badan. So kadar pembuangan ini lebih hebat, lebih banyak berbanding dengan di bulan-bulan yang lain. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Lenny Brown dalam buku beliau yang bertajuk The Advances in Therapeutic Fasting. Beliau menyatakan bahawa dah menjadi kebiasaan manusia bila sakit mencari ubat untuk merawat penyakit.
Lalu beliau menyatakan, sudah tiba waktunya sekarang ini untuk kita mengubah diri kita. Bukan mencari ubat bila sakit, sebaliknya mengamalkan puasa untuk merawat penyakit, sebab toksin akan dikeluarkan daripada badan kita. Saya tidak jelaskan dengan lebih detail dalam bentuk saintifik, sekadar dapat untuk gambarkan pada kita bahawa puasa dapat membuang toksin-toksin dalam badan, ya. Itu yang perkara yang pertama. Perkara yang kedua, puasa dapat membantu menyegarkan badan. Cuba teman bayangkan, ya, bagaimana puasa dapat membantu menyegarkan badan ni. Analogi yang cukup mudah, ya. Kita sepanjang tahun 11 bulan kita sental macam-macam makanan. Cuba tengok daripada pagi, bangun pagi sarapan, orang kerja ni, ya, bangun pagi sarapan, kemudian pergi kerja pukul 10 makan, minum tea break, pukul 1 makan tengah hari, pukul 4 tea break, pukul 8 makan malam, pukul 10 sapa. Berapa banyak kita makan? And in between tu dengan cookies bermacam-macam yang kita makan. Bila masanya perut kita ni akan berehat? Perut kita sentiasa bekerja memproses makanan. Contoh yang mudah tuan-tuan, kalau tuan-tuan memiliki dua buah taksi A dan taksi B, dan tuan-tuan sewakan taksi A, 2 orang sewa, setiap 12 jam, sehari 24 jam bekerja. Manakala taksi B hanya seorang yang sewa 12 jam saja. Dalam masa 3 tahun, tuan-tuan boleh faham, taksi A dengan taksi B condition tidak akan sama. Sebab taksi A ni bekerja begitu teruk. Cuba bayangkan kalau kita tak berpuasa, sepanjang 12 bulan ni kita sental bermacam-macam makanan, perut kita tak rehat. Kita kalau bekerja tak rehat pun letih, kan? Bekerja 24 jam tak rehat. Kalau sekadar 24 jam mungkin okey lagi, sebab ada doktor yang kerja sampai 36 jam on call sebagainya. Tapi kalau lebih 48 jam kita bekerja tanpa henti, badan kita akan collapse. Badan kita perlukan kerehatan. That's why bila kita berpuasa, segala organ-organ yang terlibat dalam proses penghadaman ini akan rehat. Bila rehat, seperti mana malam kita rehat, Allah sebutkan waja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam untuk kamu rehat. Badan kita rehat, bangun pagi kita segar balik, boleh bekerja. Demikian juga kerehatan yang diberikan oleh perut kita untuk menjadikan organ-organ bahagian penghadaman ini rehat agar dapat bekerja lebih efisien. Kemudian selepas berpuasa dapat bekerja lebih efisien. Cumanya Rasulullah galakkan kita buat stretching. Contohlah, ya, kalau kita nak main badminton, dah lama tak main badminton, nak main badminton, apa yang kita buat? Kita buat stretching, kan? Kita buat stretching, apa bahasa Melayu? Muqaddimah exercise ni untuk longgarkan otot. Okey. Jadi bila kita main, kita smash, kita tak rasa sakit pada tulang-tulang kita. Demikian juga bulan Ramadan ni bulan untuk kita berpuasa, beribadat banyak, dan Rasulullah galakkan kita buat stretching di bulan-bulan sebelum itu. Bulan Sya'ban, bulan Rajab, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan bagilah peluang untuk kami berada di bulan Ramadan. So bulan Rajab dan bulan Sya'ban ni digalakkan banyak berpuasa supaya melakukan stretching. Sebulan berpuasa ni badan kita boleh menerima dengan mudah. Kemudian lepas berpuasa kita tidak digalakkan terus diam, digalakkan berpuasa 6 di bulan Syawal, kemudian terus puasa-puasa yang lain, puasa hari baik 13, 14, 15, puasa Isnin Khamis dan sebagainya. Cuma satu di sini saya minta, ya, akak-akak, ibu-ibu, adik-adik, kaum wanita, kaum hawa terutamanya, bila menyediakan makanan untuk berbuka puasa, selalu minum air batu, kan? Ramai yang suka minum air batu sejuk. Bila minum sejuk, segar kamar je, ya. Bila sejuk, rasa segar. Tapi air batu ni bagus saja. Orang kata bagus sebab segar badan bila minum air batu, kan. Tapi saya minta lah kakak-kakak yang dekat sini, makcik-makcik yang dekat sini, tolong jangan sediakan air sejuk. Abang-abang yang dekat sini, tolong jangan beli air batu.
sebab dia melemahkan badan kita. Okey, suhu bilik, suhu badan kita berapa? Suhu badan kita 37 darjah Celsius, betul tak? Okey, badan kita hangat 37 darjah Celsius. Katalah ni air batu yang kita minum. Tak kira lah air tebu ke, air kelapa ke, air sirap ke, air kausar ke. Letak air batu, suhunya berapa? Suhunya bawah kosong, negatif darjah Celsius. Bila kita minum, kita rasa segar, betul macam rasa segar. Tapi bila dia masuk ke badan ni, akhirnya dia sampai ke pudi kencing dan dia keluar dalam bentuk peluh ataupun kencing. Ada tak orang minum air batu sejuk, kemudian dia kencing, air kencing keluar pun sejuk, menggigil dia? Ada tak? Tak ada kan? Air batu yang kita minum sejuk tu keluar tetap suhu panas 37 darjah Celsius. Daripada mana dia dapat tenaga untuk memanaskan air ini yang kita minum sejuk? Kalau tuan-tuan balik ambil cerit elektrik, jerang air, petik switch, tengok kat meter elektrik, dia jalan slow ke laju? Dia jalan laju berbanding dengan TV. Ini elektrik di rumah. Bayangkan dalam tubuh kita ni, dia akan tarik elektrik pada tubuh kita, tapi badan kita tidak dapat tenaga peluang. Dia akan tarik pada tenaga kita untuk memanaskan air. Sedangkan tenaga yang kita, makanan yang kita makan belum menghasilkan tenaga lagi. Jadi dia akan tarik saki baki tenaga. Dah lah kita puasa letih, kemudian dia tarik lagi tenaga, saki baki tenaga ini untuk memanaskan air yang kita minum, menyebabkan badan kita akan menjadi lebih lesu bila kita minum air batu. Resultnya, bila kita sembahyang tarawih, mulalah ngantuk macam orang buat tayran longgeng. Ada pula yang cari kat tepi, saya bersandar kat dinding, senang. Imam baca panjang, dia rehat. Imam rukuk, dia tak rukuk. Imam sujud, tak sujud sebab terlena. So jangan minum air batu. Number one. Number two, jangan makan banyak bila berbuka. Rasulullah ajar makan 3 biji tamar, minum air, makan ringan cukup. Sebabnya apa? Makanan yang kita makan mengambil masa 3 jam untuk menjadi tenaga, tuan-tuan. 3 jam untuk menjadi tenaga. Dan otak kita ni dah rehat daripada memberikan arahan pada organ-organ, kelenjar-kelenjar merembeskan enzim untuk menghadamkan makanan. Cuba lihat ya, Rasulullah galakkan kita kunyah makanan banyak kali. Sebab apa? Sebab enzim amylase dikeluarkan di mulut dan karbohidrat dihadamkan di mulut. Sebanyak organ-organ terlibat dalam proses penghadaman ni. Bila kita kunyah banyak kali, makanan ni ada 3 jenis makanan yang besar: karbohidrat, lemak dan protein. So karbohidrat dihadamkan di mulut. That is the wisdom kenapa Rasulullah suruh kita kunyah banyak kali. Di perut karbohidrat tidak dihadamkan. Enzim amylase dikeluarkan di mulut, dan penghadaman karbohidrat bermula di mulut. Bila ia masuk dalam perut, ia tidak dihadamkan. Di perut penghadaman berlaku protein, enzim pepsin dikeluarkan di perut. Kemudian lemak dihadamkan di usus kecil. Sebab itulah kalau kita banyak makan makanan yang berlemak, minyak sapi, kambing, biri-biri sebagainya yang berlemak ini, penat usus kita nak menghadamkan. Dan karbohidrat dihadamkan balik di usus kecil. Jadi kalau kita tak kunyah betul-betul, usus kita penat. Dan otak mengambil masa lebih kurang 20 minit. Dah berhenti rehat lama ni, 12 jam, 14 jam puasa, dia lebih mengambil masa 20 minit untuk memberikan arahan secara lebih stabil. Tapi bila azan saja kita bedal sental sebanyak-banyak mungkin, otak kita pun jam, tuan-tuan, nak berikan arahan ni tau. Sebab otak bagi arahan pada pankreas untuk mengeluarkan insulin, untuk bawa gula ke dalam sel. Banyak organ terlibat, semuanya diatur oleh otak ini. Dan otak mengambil masa stabil lebih kurang 20 minit. Sebab itulah Rasulullah galakkan kita buka puasa ringan, kemudian sembahyang. Lepas sembahyang kita makan sikit. Jadi kita buka puasa, kemudian kita sembahyang, dah lebih kurang 20 minit. Jadi bila kita makan agak berat sikit, badan kita dah stabil, otak kita dah stabil untuk memberikan arahan. Nampak tak?
Unik hadis Nabi, cara Nabi dengan fakta saintifik yang hanya ditemui pada Quran ini, tuan-tuan. Subhanallah. Kalau ia datang pada Nabi Muhammad, bukan pada Allah SWT, Nabi Muhammad tak mampu nak cerita benda ini, tuan-tuan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu pada Allah SWT. Subhanallah. Kemudian bila kita makan banyak, ular sawa bila makan banyak apa jadi? Tidur kan? Tahu pun. Ular sawa bila makan banyak dia tidur. Kita yang tak jadi macam ular sawa ni, perangai pun jadi macam ular sawa bila makan banyak. Dah lah kita letih, kemudian makan banyak, kenyang, sendak perut, macam-macam makanan masuk. Ketika itu tenaga tak dihasilkan lagi. Badan kita akan menggunakan saki baki tenaga yang ada untuk menghadamkan makanan. Tenaga itu digunakan untuk menghadamkan makanan. Dan perut kita mengambil masa 3 jam untuk menghadamkan makanan. Dan makanan ini jadi tenaga. Jadi tenaga tidak ada. Tenaga yang ada, saki baki tenaga yang tinggal. Kita dah letih puasa. Saki baki tenaga digunakan untuk menghadamkan makanan. Tambah lagi dengan air batu sejuk. So terlampau banyak tenaga digunakan. As a result, selepas kita makan, lepas maghrib masuk isyak, memang mata kuyu, mata layu. Tambah lagi imam khatam Quran, baca panjang, tambah layu, tidur kita. Tapi kita habis tarawih pukul 10.30, kita buka 7.30, cukup ngam-ngam 3 jam. Habis tarawih, tenaga datang, dia segar balik, ngam balik untuk murih pula, makan lagi sekali. Makan je. So makanan yang kita, tenaga yang kita hasilkan tu bukan untuk ibadat, tenaga yang kita hasilkan untuk murih. Sebab itulah kalau siapa yang nak selesa beribadat, nak selesa bertarawih, jangan makan banyak masa buka puasa. Tuan-tuan akan dapat beribadat, bertarawih ringan badan, tak mengantuk, tak letih. Baik, ini fadilat yang kedua. Kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga berpuasa ini ialah untuk menguatkan akal fikiran, menajamkan akal fikiran. Otak kita, cuba lihat tuan-tuan, otak kita perlukan oksigen yang banyak. That's why kenapa orang-orang Cina selalu bekalkan anak pergi sekolah buat apa? Buat air kosong. Air kosong ni H2O, oksigen banyak. Kita banyak bekalkan air teh, air siram. Galakkan anak kita minum air kosong banyak, sebab dia banyak oksigen. Banyak oksigen. Taib. Bila kita berpuasa, kajian yang dibuat oleh Universiti di Britain terhadap 700 pelajar dalam bidang medik, mereka mendapati bahawa pelajar yang berpuasa lebih cemerlang pelajarannya berbanding dengan orang yang tak berpuasa. Pelajar yang puasa, pelajarannya lebih cemerlang berbanding dengan orang yang tak berpuasa. Lalu mereka buat kajian kenapa ini berlaku. Dan didapati bahawa bila kita berpuasa, bila kita tak puasa, banyak tenaga. Dia punya konsep ni asas sama. Banyak tenaga digunakan untuk menghadamkan makanan. Sebab kita makan tak henti-henti. Lepas satu makan, lepas satu makan, lepas tu makan. That's why kenapa kalau orang yang tidur lewat, tendensi untuk gemuk tu tinggi. Sebab orang tengok TV sampai pukul 2. Tengok TV tu mulutnya diam ke ngunyah? Macam-macam kita kunyah, dengan cookies, dengan macam-macam biskut kita kunyah. Kita tak rasa itu adalah makanan tambahan yang kita makan. Perut sentiasa bekerja. Tetapi bila kita tak berpuasa, banyak tenaga tak digunakan. Dan di antara tenaga yang digunakan adalah untuk dibawa ke otak, untuk menguatkan otak, menjadikan otak lebih cerdik. Menjadikan otak lebih cerdik. Saya tertarik tuan-tuan ya. Saya baca kenyataan yang ditulis oleh Dr. Yuri Nikolaev, seorang pakar pemakanan daripada Moskow. Beliau pernah bertanya, what is the greatest discovery in this millennium? Apakah penemuan yang paling hebat di abad ini? Ada yang menyatakan bahawa penemuan yang hebat di abad ini adalah penemuan telur dinosaur di Mongolia sebagai dalil bukti bahawa dinosaur memang wujud, bukan hanya satu mitos. Dinosaur wujud. Ada yang kata no, the greatest discovery in this millennium ialah penemuan the lost city in China.
Satu bandar yang hilang, kemudian ditemui dengan patung-patungnya ada sampai sekarang. Dan di antara penemuan yang hebat di abad ini tuan-tuan, di antara penemuan yang paling hebat juga di abad ini ialah penemuan kereta kuda Fir'aun yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, kisah Fir'aun. Ketika mana Fir'aun lemas, Fir'aun bertaubat pada Allah. Amantu bi ilahi Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Lalu Allah templak Fir'aun. Al-an, sekarang ini wahai Fir'aun, kamu baru nak beriman. Laqad asaita min qabl wa kunta minal mufsidin. Dulu kamu buat maksiat, dulu kamu engkar. Di saat kamu nak mati baru kamu bertaubat. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna man khalfaka ayah. Aku matikan tubuh kamu wahai Fir'aun, tetapi aku selamatkan jasadmu. Sampai sekarang jasad Fir'aun zaman Nabi Musa masih ada lagi. Dan baru-baru ini tuan-tuan, subhanallah, kereta kuda Fir'aun ditemui dalam laut, masih elok lagi. Sebagai dalil dan bukti peristiwa yang Quran ceritakan adalah cerita yang benar. Ia juga penemuan yang hebat. Namun Dr. Yuri Nikolaev menyatakan bahawa, saya baca kenyataan beliau, in my opinion, the biggest discovery in our time is the ability to make oneself younger physically, mentally and spiritually through ritual fasting. Bagi saya, penemuan yang cukup hebat di abad ini ialah kemampuan penemuan fakta bahawa badan kita mampu untuk menjadi lebih muda secara fizikal, mental dan spiritual dengan cara berpuasa yang betul. Subhanallah. Orang bukan Islam menemui perkara ini tuan-tuan, nyatakan bahawa puasa orang Islam ni memang adalah puasa yang terbaik untuk lebih awet muda, meremajakan sel-sel kita dari segi spiritual, physical and mental. Dan kajian yang dibuat oleh Universiti di Britain memang terbukti bahawa orang yang berpuasa akan menajamkan akal fikiran mereka ini. Dan inilah saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Abdul Hamid Al-Lafaf, seorang tabi'in yang hidup pada kurun ketiga. Beliau menyatakan bahawa talabna al-ilma fi batnin syabi'in fa akhtana turuqana fawajadna fi batnin ja'i'in. Aku menyangkakan bahawa ilmu ini mudah didapati dalam perut yang kenyang, tapi aku silap. Sebab orang senang, ya, perut kenyang, tak fikir payah nak cari makanan, jadi senang nak betul ilmu. Fa akhtana turuqana, dan kami salah dalam perjalanan kami. Disebutkan ada 4 perkara. Salah satunya perkara ini. Fa akhtana tariqana, kami salah dalam perjalanan kami. Tapi sebenarnya ilmu mudah didapati fi batnin ja'iin, dalam perut yang lapar. Subhanallah tuan-tuan, pada kurun ke-20 ini dia dapati bahawa mereka yang berpuasa, otak mereka lebih geliga, otak mereka lebih cerah. Sebab itulah para ulama menyatakan bahawa banyak ketawa hati mati, banyak makan otak kita mati. Banyak ketawa hati mati, banyak makan otak kita mati. Namun fakta saintifik terbukti perkara ini, subhanallah. Rasulullah sebutkan 1400 tahun yang lalu tentang kelebihan puasa sudut saintifik ini, bahawa berpuasa itu memberikan kesihatan. Okey, di antara kelebihan yang lain, puasa bagus untuk diet, untuk menguruskan berat badan. Orang yang bila kita makan ni tuan-tuan, ya, bila kita makan, tenaga yang lebih yang tidak digunakan akan disimpan dalam bentuk lemak. Itu yang jadi tayar spare. Cuba tengok tayar spare ada tak kat sini, kat belakang. Ramai yang ada tayar spare belakang. So tayar spare ni kena buang. Sebab tayar spare ni menjadikan bermacam-macam penyakit berangkai, darah tinggi, kolesterol, jantung dan sebagainya. Antaranya ialah lebih lemak ni yang jadi tayar spare, ya. So kalau pegang kat sini ada tayar spare, ni kena betulkan balik. Kena alignment balik kereta kita. Kalau kereta kita buat alignment, buat balancing, badan kita pun kita buat balancing. One of the best way untuk buat balancing ialah fasting. Dan fakta saintifik mendapati bahawa seseorang itu boleh hidup tanpa makan selama 40 hari. Seorang itu boleh hidup tanpa makan selama 40 hari. So bila kita tak makan, tenaga baru tidak masuk dalam badan, sedangkan badan perlukan tenaga.
So daripada mana dapat sumber tenaga? Hati akan mula membaurkan lemak, memecahkan lemak, dipecahkan tenaga-tenaga yang dalam badan, lemak-lemak yang badan ni untuk menghasilkan tenaga. So bila kita berpuasa, secara automatik akan berlakunya pembauran lemak, pemecahan lemak-lemak dalam tubuh kita ini untuk menghasilkan tenaga. So bila pecah lemak, maka akan terurai lemak, badan kita akan menjadi lebih kurus. Dr. Ilyas Kazim daripada Tehran University telah membuat kajian ini terhadap beberapa orang pelajar, dan beliau mendapati bahawa memang terbukti mereka yang berpuasa betul-betul akan turun berat badan sebab berlakunya pembauran pemecahan lemak ini. Dengan syarat kita puasa pun ikut Nabi, kita sahur ikut Nabi, kita berbuka ikut Nabi. Ya, jangan berbuka hentam kromo kita hentam habis. Memang kadang-kala puasa itu darah tingginya makin naik, ya, ataupun darah tingginya makin bertambah, kencing manis bertambah sebab kita tidak berbuka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So berpuasa ini salah satu proses diet yang terbaik untuk kita kuruskan berat badan, kita slimkan berat badan, ya, untuk kita slimkan berat badan. Dan kalau kita lihat, ya, mungkin seorang tu dia boleh tahan tanpa minum hanya beberapa hari, tapi tanpa makan dalam jangka masa 40 hari ini akan membantu lemak-lemak yang ada dipecah. Secara automatik sel badan kita akan lebih muda, sel badan kita akan lebih kuat, sebab tiap-tiap hari sel badan kita ada yang hidup, ada yang mati. Kalau sel yang mati lebih kecil berbanding dengan sel hidup, ini berlakunya tumbesaran, kanak-kanak yang membesar, ya. Sel yang mati lebih tinggi, lebih rendah berbanding sel yang hidup. Tapi kalau sel yang hidup lebih tinggi, lebih rendah berbanding sel yang mati, itu adalah berlakunya aging process ataupun proses penuaan. Dalam tubuh kita ni ada lebih kurang 70 trilion sel. Angka yang cukup besar, 70 trilion sel. Ya, setiap hari ada sel hidup, ada sel mati. Okey. Dan daripada sel akan membentuk tisu. Daripada tisu akan membentuk organ. Daripada organ akan membentuk tubuh kita. Jadi bila badan kita sehat dengan kita berpuasa, bila sel badan kita sehat bila kita berpuasa, ini ingat berlakunya pembauran lemak, pemecahan lemak, maka badan kita akan menjadi lebih sehat, badan kita akan menjadi lebih slim. Cuma itulah, saya ingat sekali lagi, kita berpuasa bukan kerana nak slim, kita berpuasa bukan sebab nak kurus. Kalau niat puasa dapat kurus, dapatlah kurusnya, kita tak dapat pahalanya. Namun demikian, ya, tuan-tuan muslim, saya bagi petua lah mudah. Kalau tuan-tuan ada sakit gout, minta dijauhkan lah. Sakit kencing manis yang moderate, sakit darah tinggi yang moderate, tak tinggi sangat, ya. Darah kita ni kalau orang normal lebih kurang dalam 120 80. Tapi kalau umur dah macam umur saya ni, dah dekat dengan 50-an, 130 masih okey lagi, boleh terima. 130 atas, bawah 90 masih okey lagi. Tapi kalau yang muda-muda 20-an ni 120 belah-belah, 100 belah-belah ataupun 90, ini 80 70, that's okay. Tapi kalau kita ada penyakit yang agak moderate, tak tinggi sangat, kencing manis pun baru 8 tak melebihi 10, cuba amalkan puasa Nabi Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Amalkan puasa Nabi Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Amalkan 3 bulan turut-turut. Kemudian berbuka ikut buka cara Nabi Muhammad SAW berbuka. InsyaAllah lepas 3 bulan kadar asid urik tuan-tuan akan turun. Kadar asid urik akan turun. Darah tinggi akan turun. Kencing manis akan turun insyaAllah. Tak percaya, cubalah. Kalau tuan-tuan nak dapat kencing manis, saya boleh bagi petua mudah. Boleh diamalkan insyaAllah. Minumlah Aitin. Tak kira lah apa jenama Aitin. Tak payah sebut nama jenama Aitin tu. Minum 1 tin pagi untuk sarapan, 1 tin tengah hari untuk tengah hari, 1 tin malam. Amalkanlah 3 bulan juga turut-turut, insyaAllah dapat kencing manis. Tak percaya, cuba. Sebab kandungan bikarbonat itu cukup tinggi. Cuba tuan-tuan ambil apa-apa Aitin, kemudian goncang, buang gas, biarkan dia hilang sejuk tak panas, agak suam, minum. Boleh minum tak? Tak tahan
makan, manis, terlalu manis. Tapi oleh kerana gas berkarbonat itu menjadikan dia sedap, tak rasa manis, tak rasa pahit, cola. Ialah apa jenis minuman lah. Yang berkarbonat ni boleh mendatangkan berbagai-bagai penyakit. Saya ada kawan kampung saya ni, umur 41 tahun, kena kencing manis, buta. Dia boleh minum air tin satu hari sampai 6 tin. Dia cakap dia, doktor, kalau bolehlah saya nak tulis kat badan saya ni poster, dan saya jalan seluruh kampung, jangan minum air tin, nanti kau jadi buta macam aku. Siapa nak minum, minumlah, nanti jadi macam aku. Tapi saya yakin tuan-tuan ramai tak minum. Kita bagi duit pada anak-anak kita, anak kita minum tak? That's a problem. Tapi alhamdulillah kat sekolah sekarang ni junk food memang dilarang jual kan. Air tin jarang dilarang jual. Tapi anak kita balik sekolah lebih awal pada mak bapak, sehingga ke kedai minum juga. Okey. Saya ada masa sikit lagi. Ada banyak kelebihan-kelebihan puasa ni, tapi bab masa singkat, saya pergi pada tentang sahur. Tentang sahur, kelebihan sahur. So conclusion yang saya dah gambarkan bahawa puasa ni banyak sudut kesihatan yang hanya diketahui pada Quran ni, dan kajian-kajian yang ditulis ramai profesor-profesor, sama ada muslim dan bukan muslim, mendapati bahawa puasa memang baik untuk kesihatan. Dan satu conference di Casablanca, Morocco pada tahun 1994, lebih kurang 50 kertas kerja dibentangkan oleh orang Islam dan bukan Islam, dan kesemua pembentang kertas kerja ini membuat kesimpulan bahawa puasa baik untuk kesihatan, puasa baik untuk pembuangan toksin, puasa baik untuk pengurusan berat badan, puasa baik untuk pengoptimaman kerja badan kita bekerja, tubuh kita bekerja, sebab cukup rehat. Baik, bab sahur. Rasulullah SAW menjelaskan hadis baginda yang berbunyi, la tazalu ummati fil khair madamat tuakhir sahur. Umatku sentiasa akan mendapat kebaikan, fil khair, mendapat kebaikan, selagi mana mereka melambatkan sahur, selagi mana mereka melambatkan sahur. So tentang puasa tadi Rasulullah sebutkan, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Tetapi dalam bab bersahur ni Rasulullah sebutkan, umatku sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana mereka melambatkan bersahur. Apa yang dimasukkan lambat sahur ni? Tuan muslimin, waktu yang paling tidak baik untuk kita makan ialah jam 10 hingga jam 4 pagi, jam 10 malam hingga 4 pagi. Kita lihat orang-orang dulu, orang-orang kampung kita dulu kan, pagi makan nasi, tengah brunch makan nasi, tengah hari makan nasi, malam makan nasi, siapa pun makan nasi lagi, tapi tak banyak penyakit. Antara sebabnya mereka kerja kuat, mereka berpeluh. Kemudian mereka malam pukul 10 mereka dah tidur dah. Pukul 10 mereka dah tidur dah. Sekarang kita ni dengan kedai mamak 24 jam, dengan kedai sana sini 24 jam, pukul 12 masih lagi makan nasi biryani gam. Pukul 12 malam tu, subhanallah, makanan mencekik orang Malaysia ni, subhanallah, cukup sampai pukul 12 malam, pukul 2 pun cari makanan. That's why kalau salah satu cara untuk kita kuruskan badan kita, jaga diet kita, tidur awal. Sebab bila kita tidur awal, kita tak rasa lapar. Kalau kita rajin yang jadi burung pungguk ni, yang kaki bola sampai pukul 2, pukul 3, sambil tengok bola, mulut ni bukan diam tuan-tuan, cari makanan. So itu yang badan kita terus makin lama makin melembung. Pukul 10 malam ke atas tak elok kita menyantap makanan sampai pukul 4 pagi. Dan lepas pukul 4 adalah waktu yang baik untuk kita makan. Bila mana Rasulullah SAW menjelaskan bahawa umatku sentiasa berada dalam kebaikan bila mana mereka melambatkan sahur. Sekarang masuk subuh lebih kurang pukul 5.44 masuk subuh. Jadi kalau kita bangun pukul 5, saya minta satu tuan ya, sepanjang bulan puasa ni jangan lupa sembahyang tahajud 2 rakaat. Bangun pagi sembahyang 2 rakaat. Orang yang terkaya kat dunia siapa ya? Bill Gates. Lagi siapa? Warren Buffett. Steve Jobs dah meninggal. Donald Trump. Ini bukan orang-orang terkaya kat dunia. Tahu tak? Orang yang terkaya kat dunia, siapa dia? Rasulullah sebutkanlah hadis baginda yang diriwayatkan Imam Malik.
Raka'ataini qabla al-fajr, sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan segala isinya. Jadi kalau tuan-tuan sempat bangun sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, tuan-tuan adalah orang yang terkaya kat dunia, tuan-tuan. Kalah Donald Trump. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan segala isinya. Subhanallah. Tapi kita tak nampak kat dunia ni. Kita tak nampak kat dunia. Masalah benda ni kita tak nampak kat dunia. Dalam pepatah bahasa Inggeris, seeing is believing is not applicable dalam bab iman. We need to believe first and you see the result. Kalau pepatah bahasa Inggeris menyatakan seeing is believing, kita tak nampak syurga, kita tak nampak neraka. We must believe first in the day of judgment, and then we see the result later on. Saya bagi contoh lah tuan-tuan ya. Sini sembahyang Jumaat kan? Okay, sembahyang Jumaat. Rasulullah sebutkan sembahyang Jumaat ni, hari Jumaat ni hari raya. Lebih baik pada hari haji dan hari puasa. Minhum man qarraba badanatan, minhum man qarraba syatan, minhum man qarraba tayran, minhum man qarraba baidan. Rasulullah gambar minhum man qarraba, hari raya ni, hari puasa, hari Jumaat ni hari untuk berkorban. Ada orang berkorban unta, ada orang berkorban lembu, ada orang berkorban kambing, ada orang berkorban burung, ada orang berkorban telur. Fa idza qa'ada al-imamul mimbar tufiyatus suf. Kalau imam dah naik mimbar baru sampai masjid, khalas, tutup pintu rahmat, tak dapat pahala dah. Sembahyang sah. Seperti mana orang datang sini, datang awal, anak-anak umur 7 tahun, 9 tahun berbual bercakap. Ramai kan anak beranak nak cakap. Tapi ada juga anak-anak umur 40 tahun yang bercakap-cakap. Dah diingatkan masih lagi bercakap-cakap juga. So tak dapat pahala sembahyang. Cuma Rasulullah gambarkan di sini, orang datang awal dapat seolah-olah korban lembu, korban unta, kambing dan sebagainya. Katalah Pak Imam, hari ini hari Isnin. Hari Khamis petang tu Pak Imam dah beritahu, siapa datang pukul 12.45 kita bagi seekor unta. Kita nampak dah unta tertambat-tambat kat sini dah. Siapa datang pukul 1 kita bagi kambing, lembu. Siapa datang pukul 1.10 kita bagi kambing. Siapa datang pukul 1 suku kita bagi ayam. Siapa datang sebelum azan kita bagi telur pindang 1. Dan nampak dah lembu-lembu kambing ada kat sini. Agak-agak lah. Masjid ni penuh pukul berapa tuan-tuan? Saya yakin masjid ni akan penuh. Pukul 1 dah penuh dah. Orang nampak unta tu. Ya? Masalah bab agama ni, we cannot see right now the result. We must believe first. Kita kena yakin dulu and see the result. Ya? So same thing. Bila Rasulullah SAW sebutkan, la tazalu ummati fil khair, umatku akan sentiasa berada dalam kebaikan madamat akhir sahur, selagi mana mereka melambatkan sahur. Bila mereka melambatkan sahur ini, kita bangun pukul 5, kita sembahyang 2 rakaat. So jangan tinggalkan sembahyang tahajud, kemudian kita tinggal lewatkan puasa sahur. Ia adalah termasuk range waktu yang elok untuk makan, waktu untuk breakfast, waktu untuk kita berbuka sarapan, dan waktu untuk kita bersahur. Scientifically proven waktu inilah waktu yang terbaik untuk kita makan. Dan kajian yang dibuat oleh beberapa universiti di Britain mendapati bahawa mereka yang tak sarapan pagi akan mudah terdedah pada kekurangan zat besi yang boleh menyebabkan berbagai penyakit, antaranya penyakit anemia, termasuklah penyakit darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Dan malangnya kajian didapati di Malaysia ini 70% anak-anak pergi sekolah tak sarapan pagi. So ibu-ibu tolong make sure, pastikan anak-anak kita bersarapan sebelum pergi sekolah. Dan bila kita berpuasa ni, bersahur, adakah orang bersahur pukul 12 ada tak? Ada. Itu bukan sahur tu, mencekik tengah malam namanya tu. Sahur biar lewatkan. So waktu yang elok, lambatkan sahur. Kalau kita bangun awal, sembahyanglah bertahajud, bermunajatlah pada Allah SWT. Grab opportunity kita membanyakkan ibadat di bulan Ramadan. Kemudian sebelum fajar beberapa minit kita bersahur. Hatta kalau kita sahur 5 suku pun sempat lagi.
sempat lagi untuk kita selesa habis makan sebelum sembahyang subuh. Sebab ada orang yang bersahur awal pukul 3, pukul 2, lepas tu sambung tidur, subuhnya terlajar, kan rugi. So kalau kita lewat, kita dapat sembahyang subuh berjemaah, dan di setengah masjid ada tazkirah subuh sepanjang bulan Ramadan. Di tempat saya tinggal di Kampung Batu Muda, tiap-tiap bulan Ramadan kita ada memang tazkirah Ramadan lepas sembahyang subuh. So kita dapat sembahyang subuh berjemaah, kita dapat dengar ilmu, banyak fadilat yang kita dapat. Dalam masa yang sama baik untuk kesihatan, ya. Dalam masa yang sama baik untuk kesihatan. Conclusion yang saya boleh bagi di sini tuan-tuan, ya. Daripada awal saya sebutkan tadi tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Daripada awal saya sebutkan bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini bukan datangnya pada Nabi sendiri, datangnya pada Allah SWT. Sebab tu penuh dengan hikmah, dengan kebaikan yang ada. So apa yang boleh kita ambil di sini ialah apa yang Allah perintahkan pada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Kita rasa bertuah pada sebagai umat Islam ni, we are the only nation in this world that possess a book revealed by God and preserved by God. There is no other nation in this world yang ada kelebihan ini. Kita satu-satunya kelompok manusia yang memiliki kitab yang diturunkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah SWT. Umat Islam saja, tuan-tuan. Dan God who created us, He knows what is the best for human being. Kalau kita proton, Malaysia mengeluarkan proton, Kelang Proton tahu what is the best manual untuk proton. Kita tak boleh guna proton Mercedes kita tak boleh guna manual Mercedes untuk proton. Hancur proton kita. Same thing, God sent us in this world with manual, and our manual is Quran and Sunnah. And it's proven that Quran ni memang satu kitab yang relevan sampailah hari kiamat. Fakta-fakta saintifik yang disebutkan tadi, Big Bang Theory, tentang pergerakan matahari, tentang janin, pembentukan janin dalam rahim ibu, telah disentuh oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu, yang hanya ditemui pada Quran ini, tuan-tuan. Nak gambarkan bahawa Al-Quran masih lagi relevan. Bukan itu sahaja, kita yakini bahawa apa yang Allah perintahkan itulah yang terbaik untuk kita. Kalau Allah perintahkan sudut ekonomi, itulah ekonomi yang terbaik untuk kita. Sudut syariat, inilah syariat yang terbaik untuk kita. Sistem perundangan, inilah yang terbaik untuk kita. Jadi kita sebagai umat Islam, tugas kita ikutlah apa yang Allah perintahkan sepenuhnya. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara seluruhnya, syumul semua kita ambil. Bukan kita ikut apa yang kita suka dan kita tinggalkan apa yang kita tak suka. Moga-moga hidup kita sentiasa diberkati, dirahmati oleh Allah SWT. Dan segala penemuan-penemuan saintifik ini menyokong, menguatkan lagi fakta bahawa Al-Quran ini betul datang daripada Allah SWT, menjadi hujah bagi kita semua untuk terus berpegang pada Al-Quran Sunnah. Moga-moga kita diberkati oleh Allah SWT, kita dirahmati oleh Allah SWT, dan kita tidak dimatikan, melainkan kita semua dimatikan dalam keadaan kita beriman pada Allah SWT. Wallahu alam bissawab. Sekarang ni yang dapat sampaikan. Segala kelemahan, kesilapan mohon keampunan. Kita akhiri majlis kita dengan baca tasbih farah dan sulawas. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.